Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula sekarang insya-Allah, dah bunyi dah ada. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini setelah terputus berminggu lepas kerana Allah tarik nikmat kesihatan sekejap, alhamdulillah Allah bagi lagi kesihatan pada hari ini. Tersambung balik pelajaran kita tentang kitab Bulughul Maram, hadis di bawah bab solat berjemaah dan berimam. Dan last kali kita telah baca pada hadis yang bernombor 4. Okey, sekejap. Lupa nak share screen dulu. Okey, sekarang ni nampak hadis pada sebelah kanan tu versi Arabnya, sebelah kiri versi English. Okey, kita dah sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh last kali kita bincang hadis 400 dan 401. 401 ni 401 pada versi Englishnya bernombor 473 ini daripada Ibnu Mas'ud. Kan? Ibnu Mas'ud 400. Okey, atas dia kita akan mulakan baca ni. Pada Amr bin Salamah, ini dia hadis 436 dan versi Arabnya 401. Kita akan mulakan baca ya dengan hadis ini hari ini insya-Allah. Okey. Hadisnya berbunyi wa an Amr bin Salamah qala abi, daripada Amr bin Salamah dia berkata, telah berkatanya ayahku, abi ni ayahku, ji'tukum min 'indin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey. Aku telah datang kepada kamu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi Nabi, maknanya ayah dia ni pergi menuntut ataupun pergi melawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqa. Dia katanya dia pergi tu dengan kebenaran. Aku pergi tu benar-benar aku pergi. Nabi itu benar katanya begitu. Kerana perkara ini berlaku pada tahun 9 Hijrah yang dikenali tahun itu sebagai Amul Wufud. Amul Wufud ataupun tahun yang mana ramai kabilah-kabilah Arab datang untuk berjumpa dengan Nabi, sama ada belajar agama, mengambil agama Islam daripada Nabi, ataupun ingin mengiklankan bahawa kabilah mereka telah masuk Islam. Dipanggil Am ni tahun, dipanggil sebagai tahun Wufud. Wufud tu kedatangan orang kabilah-kabilah Arab kepada Nabi. Banyak sangat kabilah Arab datang sehingga kan tahun tersebut dikenali sebagai tahun kedatangan kabilah Arab datang, sama ada untuk menuntut ilmu ataupun untuk mengisytiharkan pengislaman kabilah mereka. Jadi termasuklah ayah kepada Amr bin Salamah ni, dia pun datang pada waktu tersebut pada tahun 9 Hijrah, kerana pada tahun 8 Hijrah telah berlakunya pembukaan kota Mekah. Orang Arab mula tahu Nabi ini adalah Nabi yang benar, utusan daripada Allah yang sebenar, maka mereka datang berjumpa Nabi Muhammad SAW untuk menuntut ilmu ataupun untuk mengisytiharkan Islamnya kabilah mereka. Jadi dia kata, ayah kepada Salamah dia kata, ji'tukum min 'indin nabi, aku datang kepada kamu daripada sisi Nabi dengan kebenaran. Qala, Nabi berkata, fa idza hadaratis salah, sekiranya hadarat datang ataupun tiba waktu sembahyang, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah seseorang kamu menyatakan azan, mengazankan, wal ya'ummakum aktsarukum qur'ana, dan hendaklah orang yang menjadi imam kepada kamu itu aktsarukum, yang paling banyak hafalannya
dalam Al-Quran. Aktsarukum Qur'ana, yang paling banyak hafalannya dalam Al-Quran. Ini kata Nabi. Maknanya bila dah masuk waktu solat, apa yang perlu kita lakukan? Salah seorang daripada kita kena azan. Dan di sini satu isyarat bahasa yang sangat cantik, isyarah lughawiyah di sini, ahadukum, Nabi kata, seseorang kamu yang lelaki. Maknanya azan perlu dilaungkan oleh orang lelaki, salah seorang daripada lelaki kamu. Itu maksud ahadukum, kerana kalau perempuan ihdakum. Jadi kita tahu dah kat sini azan-azan bukan orang perempuan yang laungkan. Perempuan dia tak boleh, dia tidak ada ibadah yang melibatkan suara boleh dilakukan oleh perempuan. Apa jua ibadah yang melibatkan suara yang dikehendaki untuk didengari oleh orang lain, maka tiada padanya pensyariatan ibadah tersebut kepada perempuan. Contohnya macam azan ni kat sini, azan. Azan, kenapa Nabi kata ahadukum, seseorang lelaki kamu, salah satu daripada lelaki kamu, kerana dia melibatkan suara yang perlu didengari. Betul tak? Kita kena dengar tak azan? Kena. Mana kita tahu kita kena dengar azan? Sememangnya azan itu, perkataan azan itu sendiri memberi makna al-i'lam ataupun iklan, mengiklankan, pemberitahuan, itu makna azan ataupun an-nida, panggilan. Jika kita panggil, kita niat pada orang tu untuk dengar ke tak? Ke tidak? Confirm dah. Apabila kita nak iklankan sesuatu, nak panggil, mesti kita memang sememangnya meniatkan untuk didengari panggilan tersebut, untuk diketahui dan didengari iklan tersebut. Begitulah azan. Azan sebenarnya untuk orang dengar. Jadi apabila melibatkan suara yang perlu didengari oleh orang lain, tidak bolehlah ia dilakukan oleh perempuan. Itu Nabi mengajar kita. Itu Nabi mengajar kita. Apa jua ibadah yang melibatkan orang lain kena dengar perkataan tersebut, tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Kerana itulah Nabi tak suruh, Nabi tak bagi orang perempuan azan. Kerana itulah juga orang perempuan boleh ke tak jadi imam? Tak boleh. Kerana bacaan imam kena didengar. Allahu Akbar imam. Makmum kena dengar. Tak bolehlah perempuan menjadi imam. Bagaimana pula dengan bacaan Al-Quran? Kan? Tandinganlah apalah. Bolehkah orang perempuan baca Al-Quran dan secara kuat dengan mikrofon dan sebagainya? Boleh ke tak? Siapa kat sini boleh jawab sebab dah faham kaedah tadi? Siapa kat sini boleh jawab? Kita tengok siapa yang faham. Ataupun siapa yang berani jawab. Okey, tidak ada jawapan ke ada dalam chat? Chat kita. Ada jawapan, satu jawapan. Tak boleh. Jelas kan? Bila dah faham, jelas. Cik Ali kata tak boleh. Betul. Memang betul tak boleh. Kenapa? Kembali pada kaedah tadi. Bacaan Al-Quran. Ia satu ibadat. Betul. Memang confirm tak ada orang yang pertikaikan bacaan Al-Quran ibadat. Bahkan satu huruf pada Al-Quran kita mendapat 10. Bacaan satu huruf. Alif tu, B. Kita sebut bismillah kan. Ba satu. Sin satu. Mim satu. 30 kat situ. Satu huruf, 10 ganjaran Allah bagi. Maknanya dia tidak ada siapa yang pertikai bahawa ia ibadah. Dan ibadah ni kita kembali pada kaedah tadi. Adakah ibadah membaca Al-Quran ni suatu ibadah yang perlu didengari? Jawab soalan tu akan terjawab soalan boleh kita perempuan baca secara kuat, memperdengarkan bacaan ni pada orang menggunakan mikrofon di masjid dan sebagainya. Jadi adakah ia, iaitu bacaan Al-Quran ni, disyariatkan untuk didengarkan kepada orang, didengari? Ya ataupun tidak? Jawapannya ialah cuba jawab. Al-Quran tu disyariatkan untuk kita perdengarkan pada orang ataupun tidak? Kalau dibacakan, adakah disuruh untuk orang mendengar ataupun tidak? Mudah je soalan tu. Ya atau tidak? Cuba jawab dalam chat, kita tengok. Faham ke tak ke Ikhwan cakap benda yang tak difahami orang? Ya ataupun tidak? Al-Quran ni disyariatkan untuk didengar, ibadah yang untuk didengar ataupun tidak? Jika kita baca Al-Quran. Tak ada orang jawab Okey. Confirm lah untuk didengar. Kerana Allah kata, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Sekiranya dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu mendengarnya, dengarkan ia dan berdiam. Bahkan Allah suruh dengar kalau dibaca Al-Quran. Jadi, perempuan kalau dibaca Al-Quran, lelaki perlu dengar. Dan adakah dibenarkan lelaki mendengar suara mereka?
Tidak. Tidak. Seperti mana dalam hadis ni, Nabi sebut perempuan tak boleh azan dan perempuan tidak boleh menjadi imam kerana suara mereka didengari oleh lelaki sekiranya mereka menjadi imam ataupun mendengar melaungkan azan. Begitulah juga dalam ibadah membaca Al-Quran kerana Al-Quran disyariatkan untuk didengarkan apabila dibaca. Apabila dibaca, memang sebenarnya kita baca tu untuk memperdengarkan bacaan itu kepada orang. Jadi, nature Allah buat pada perempuan, suara dia tidak boleh didengarkan kepada orang. Kerana itulah dia tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. Dia tidak boleh melaungkan azan. Dan samalah dalam bab membaca Al-Quran pun tak boleh. Sama ada kita nak terima ataupun tidak, itu terpulang antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi secara ilmunya tidak boleh dan hukumnya tidak boleh. Kamu nak dengar ataupun tidak, itu terpulang masing-masing kan. Tanya iman. Okey, sekarang ini kita tengok apa lagi kita boleh ambil daripada Why? hadis. Ada soalan? Ikut kalau belajar tak apalah. Kalau kita belajar dengan guru lelaki gitu. Kalau belajar lain pula, kalau tapi yang cantiknya kalau boleh perempuan belajar dengan perempuan. Kerana tadilah yang suara mereka ni untuk didengarkan kepada perempuan sahaja. Kalau ada yang perempuan secantiknya perlu dipilih guru perempuan seperti mana mereka juga. Kerana itulah dibenarkan perempuan menjadi imam kepada perempuan. Perempuan kalau nak jadi imam kepada perempuan boleh, tak ada masalah. Okay. Kerana apa tadi? Kerana suara mereka ni tidak diperdengarkan, bukan Allah buat fitrah dia, bukan untuk diperdengarkan kepada orang yang bukan mahram. Begitu. Tapi kalau ada hajat, tak ada masalah. Kalau ada hajat memang perlu, tak ada lagi untuk belajar ke ataupun untuk dapatkan hajat seharian mereka, terpaksa kena keluar dan membeli, tak ada orang lain untuk membeli, kan ada. Tapi ada dia punya kaedah-kaedah dia pula. Kaedah antara kaedahnya tidak boleh memperlembutkan suara. Tidak boleh memperlembutkan suara. Kita belajar dalam surah An-Nur kan. Allah sebut kaedah-kaedah dia, adab dia. Fala yakhda'na bil qaul. Allah kata janganlah mereka ini yakhda'na bil qaul, mereka melembutkan suara mereka, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Maka orang yang mendengar itu, jika ada di hatinya jenis penyakit kan, penyakit sakit hati, penyakit lah. Sukakan perempuan yang dia suka mendengar pada suara perempuan dan sebagainya, itu penyakit hati Allah sebut. Maka mereka jenis macam ni akan tamak hendakkan perempuan tersebut, dan maka menimbulkan fitnah. Jadi kalau ada keperluan dan hajat, hukum dia berbeza daripada hukumnya asal. Memang hukum asal tak boleh, tapi jika ada keperluan dan hajat, hukumnya berbeza. Tapi perlu mengikut adab-adabnya, iaitu kita jagalah. Kalau suara tu buat kasar lah. Tak payah nak berlembut-belembut kan. Yang berlembutnya sepatutnya kita berlembut dengan mahram kita. Kalau perempuan berlembut dengan suami, kan, dengan keluarga, adik-beradik dan sebagainya, dengan ayah kan. Itu sepatutnya. Tapi ni lain, kita lain. Dengan orang, masya-Allah kan. Pernah Ifan sendiri pun pernah, masya-Allah, bila orang call dalam telefon tu, masya-Allah, lembutnya suara kan, berlembutnya sampai kita terfikir dia ni kalau dengan suami ni macam mana kan. Sebab susah kita nak jumpa orang yang masya-Allah kalau dengan suami dia lembut, dengan orang lain dia kasar. Itu sepatutnya itu Allah suruh. Allah kata wala takhda'na bil qaul, jangan kamu lembut dengan orang lain, jangan kamu lembut. Sebab sebenarnya kamu tak boleh pun bercakap. Jika dibenarkan bercakap, jangan buat lembut. Patutnya buat kasar, kena buat suara lelaki. Ni berapa ni harga? Contohnya kan, contoh terpaksa kena keluar. Begitu. Harapnya telah jelas lah tu. Ini kan bukan main-main. Kita sedih lah apabila kita tengok di kampung-kampung masih lagi diamalkan perempuan bertarannum, memegang mikrofon, baca, sampai satu kampung dia dengar. Kita kesian, kita sedih. Dan bahkan bukan itu sahaja, di TV-TV, televisyen, di radio-radio, tidak kena dengan bila kita baca hadis, masya-Allah jelas hadisnya. Bila kita belajar ilmu agama, masya-Allah kita tahu kaedahnya. Perempuan ni memang Allah buat untuk dijaga, sampaikan solat pun dia tidak dibenarkan. Hal sesama mereka sahaja, padahal benda solat tu. Kan? Walaupun dia lebih hebat bacaannya daripada orang lelaki, hafalannya lebih banyak daripada lelaki, tapi tidak juga dibenarkan menjadi imam. Cantik suaranya tidak dibenarkan menjadi imam. Kenapa? Kerana satu saja sebab, iaitu suara mereka tidak untuk dipertontonkan, untuk didengarkan oleh orang. Jadi
Tak masuk akal. Tak boleh nak fikir untuk tak jumpa jalan untuk masuk akal apabila kita benarkan orang mengalunkan, orang perempuan mengalunkan suaranya untuk didengarkan oleh orang ramai. Walaupun perkara itu bacaan Al-Quran. Tak pernah maknanya tak boleh nak jumpa cara masuk akal apabila kita belajar hadis-hadis, kita belajar fiqh dan sebagainya yang membenarkan ataupun masuk dengan akal kita jika kita benarkan orang perempuan mengalunkan suaranya. Tak kisahlah Al-Quran untuk taranum ke, untuk pertandingan ke apanya. Kita terpulang pada kita tanya diri kita. Kalau kita nak tanya kenapa orang ni benarkan, kenapa ada pertandingan tu, ada pertandingan tu, sampai bila tak habis. Kan? Kita hanya perlu tanya diri kita. Kita dah tahu kita nak ikut ke tidak. Itu saja. Allah tak tanya dah tentang orang lain buat kenapa dia ni buat kenapa tu. Tak. Allah hanya tanya pada diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan diri keluarga kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah tak tanya pasal orang lain. Kenapa mufti tu cakap boleh, kenapa mufti ni cakap tak boleh. Kan? Kenapa ustaz tu cakap boleh. Kenapa ustazah tu buat. Allah tak tanya kita. Kita dah tahu dia salah walaupun namanya ustazah. Kita tahu semua mak kita adalah manusia. Kita bukan belajar untuk mempersalahkan orang, tidak mengetahui kebenaran untuk mengikutnya. Itu kita kena betulkan yang kita belajar. Jadi sambung balik hadis tadi kat mana kita berhenti. Maka hendaklah seseorang lelaki kamu itu melaungkan azan. Waliya ummakum, dan hendaklah seseorang kamu, ya ummakum, seseorang kamu mengimamkan kamu, orang yang aktsarukum, yang paling banyak dari kalangan kamu Quran, hafalan Qurannya, paling banyak menghafal Quran. Itu yang perlu kita pilih untuk menjadi imam. Jadi kat sini ini dia neracanya Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita untuk memilih imam siapa. Kita lihat pada bacaan ataupun hafalannya. Bukan bacaan, di sini kena tengok pada hafalannya. Aktsarukum Quran, yang paling banyak hafalannya. Jadi kita kena carilah siapa yang paling banyak hafalannya dalam kalangan kita. Dia yang berhak menjadi imam. Bahkan dia yang disuruh untuk menjadi imam, kerana waliya ummakum ni fi'il amr dipanggil. Ini dipanggil suruhan. Bila suruhan dalam usul fiqh akan memberi makna apa? Suruhan membawa kepada makna wajib. Suruhan memberi makna wajib. Di sini maknanya hukumnya wajib kita mencari orang yang paling banyak bacaan hafalan antara kita untuk menjadi imam kita. Itu caranya. Qala fanadharu. Maka Amr bin Salamah ni ataupun ayah dia kata fanadharu. Maka mereka pun melihat. Siapa ni? Kaum dia tadi. Apabila dia sebut hadis ni pada kaum dia, hendaklah kamu azan, kemudian hendaklah kamu cari orang yang paling banyak hafalannya dalam Al-Quran untuk mengimamkan kamu. Maka kaum dia dengar. Kaum dia kata apa? Ini. Kaum dia pun tengok. Nadharu ni melihat, dari segi bahasanya melihat. Tapi di sini bukan penglihatan mata lah, sebab bila kita tengok mata boleh nampak orang ni. Berapa banyak hafalan dia. Boleh nampak? Dengan mata kita tak boleh nak scan dia ni berapa juzuk, dia ni berapa juzuk, tak boleh. Jadi mereka tengok ni di sini, maknanya pengetahuan mereka tentang sebelum ni lah siapa yang paling banyak hafalannya. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Dan mereka pun jumpa, mereka nampak, mereka tengok, mereka lihat bahawasanya tidak ada sesiapa dari kalangan mereka yang lebih banyak Qur'annya, lebih banyak hafalan Qur'annya daripada aku. Walaupun faqaddamuni, maka mereka pun memilih aku untuk menjadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, dalam keadaan aku pada waktu itu hanya berumur 6 atau 7 tahun. Mana dia nak tunjuk ke sini, dia kecil lagi lah, tak balik lagi. Tetapi mereka tetap memilihnya kerana dalam kalangan kaum itu dia yang paling banyak hafalannya. Kerana apa? Kerana dia ni kampung dia duduk di pertengahan jalan antara Madinah dan banyak kabilah lain lah. Apabila orang daripada kabilah lain datang ke Madinah, mereka belajar dan ambil Quran daripada Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka balik, dia akan berhenti di kampung ni, di kampung Amr bin Salamah. Dan Salamah ini pun ambil peluang belajar daripada mereka. Walaupun umur dia 6-7 tahun, dia ambil peluang hafalan, menghafal Quran yang diambil daripada orang yang lalu lalang di kampung itu, daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah dia ingat banyak benda yang dia hafal. Dan dia pergi sendiri ni pada umur 7-6 tahun ni, dia pergi sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Kan? Amal wufud tu. Dia pergi sendiri jumpa Nabi. Menunjukkan kita kalau nak cari ilmu, ini sunnah orang yang mencari ilmu. Macam mana dia buat? Dia pergilah. Dia pergi ke tempat untuk berguru. Okey? Dia pergi ke tempat untuk berguru. Jadi apa lagi kita boleh ambil daripada hadis ini?
Paling penting tadi dah nyatakan perkataan ahadukum ni seseorang kamu yang lelaki. Dan yang kita faham tadi kenapa baca Al-Quran dan sebagainya tentang hukum akal suara perempuan tu, alhamdulillah. Kalau ada soalan boleh ajukan terus. Okey. Dan kita kena ingat dalam agama Islam ni hukum asalnya adalah sesuatu, kemudian hukum jika ada darurat dan ada keperluan, hukum menjadi sesuatu yang lain. Sebab tu kadang-kadang kita boleh nampak benda yang asalnya haram bagi orang ni jadi tak haram, bagi orang ni dia ringan sedikit, kerana keperluan tu berbeza-beza antara orang dan orang. Keperluan dah hajat dan darurat itu berbeza-beza antara orang, seseorang dan orang yang lain. Okey. Hadis seterusnya 402 dalam versi Inggeris, dalam versi Arab, dan nombor berapa dalam versi Inggerisnya? 436 dalam versi Inggeris. Okey, 436 habis dah. Okey, yang seterusnya 437 pula. Okey. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qal, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ya ummul qauma, di sini suruhan juga tetapi dalam bentuk pengkhabaran. Dikata kat sini al-qaum ni sesuatu kaum itu diimamkan oleh orang yang paling paling aqra' ni pada perkataan qira'ah ataupun qira'ah, bacaan. Paling apa bacaannya ni? Paling elok bacaannya li kitabillah, paling hebat bacaannya li kitabillah, tentang kitab Allah ataupun pada kitab Allah, iaitu Al-Quran. Maknanya di sini walaupun Nabi cakap sesuatu kaum itu diimamkan, sebenarnya ia bukanlah suatu kenyataan tetapi ia suatu suruhan. Dalam bahasa Arab ni kenyataan, dan ni kalau kita baca sekali baca, seolah-olah Nabi kata sesuatu kaum itu diimamkan oleh orang yang paling hebat bacaannya dalam Al-Quran, pada Al-Quran. Seolah-olah Nabi bagi tahu. Sebenarnya Nabi bagi tahu kerana hendak menyuruh, untuk menyuruh kita fahami bahawasanya yang patut menjadi imam bagi sesuatu kaum adalah orang yang paling hebat bacaannya pada Al-Quran, pada kitab Allah, iaitu Al-Quran. Kan? Jadi di sini Nabi menggunakan istilah aqra'. Tadi dalam hadis sebelum tu Nabi menggunakan perkataan aksar. Aksar kita jelas, kita faham, kerana aksar ni maknanya lebih banyak hafalan lah, lebih banyak apa lagi kan. Di sini lebih hebat bacaan. Hebat tu kita tambah sendiri. Kalau kat sini, kalau ikutkan terjemah secara literal, akan jadi lebih bacaan. Orang yang lebih bacaannya pada Al-Quran. Bagaimana lebih bacaan pada Al-Quran? Apabila berlaku persoalan bagaimana lebih bacaan, kita kembali kepada hadis lain untuk mentafsirkan hadis ini, untuk mentafsirkan perkataan ini. Lebih bacaannya, apa maksud lebih bacaan? Kalau kita nak tahu, kita rujuk pada hadis yang sebelum itu yang berkaitan, iaitu Nabi menggunakan perkataan aksar, lebih banyak. Maka di sini kita tafsir perkataan aqra', iaitu lebih bacaannya, dengan tafsiran lebih banyak hafalannya, seperti mana yang ditafsirkan oleh hadis sebelum tu yang jelas. Okay, jadi di sini kita tafsirkan lebih bacaannya dengan tafsiran lebih banyak hafalannya pada kitab Allah, iaitu Al-Quran. Maknanya di sini pun sama, Nabi menegaskan lagi supaya kita memilih untuk orang menjadi imam kepada kita, untuk menjadi imam kepada sesuatu kaum itu orang yang paling banyak hafalannya pada Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa'a. Ni Nabi kata lagi, Nabi kata sekiranya mereka itu, maknanya orang dalam kaum tersebut, okey, individu dalam kaum tersebut, fil qira'ati sawa'a, pada bacaan ataupun pada qira'ah ni, bacaan kerana dia ambil pada perkataan aqra' ni, Nabi guna aqra', kita ni pun Nabi ambil perkataan terbitan daripada aqra' lah. Terbitannya adalah pembacaan. Sekiranya pada pembacaan, iaitu yang kita tafsirkan dengan hafalan, kan, pada hafalannya sawa, maknanya sama. Secara umumnya kesemua mereka tadi nak pilih lah siapa yang paling banyak hafalannya. Apabila kita cuba memilih antara mereka, kita dapati kesemua mereka ni hafal Quran.
Semua mereka hafal Quran dengan hafalan yang sama. Semua mereka tahu 10 juzuk. Contohnya macam tu. Ataupun 30 juzuk. Semua mereka hafal Quran. Fa'a'la. Macam mana nak buat? Nabi ajar. Kalau semua dah sama hafalannya, macam mana nak pilih imam kita? Fa'a'lamuhum bis sunnah. Fa'a'lamuhum bis sunnah. Hendaklah kita pilih orang yang paling berilmu. A'lam daripada perkataan alima. Alima. Berilmu. Paling tahu. Alim maknanya tahu. Paling tahu. Atau alim maksudnya orang yang tahu. Kan? Bukan orang warak macam kita tengok. Oh, pakai serban dan sebagainya tu. Kita ingat ke dia ni berilmu. Tidak semestinya. Fa'alamuhum. Maka kalau dah bacaan hafalannya sama, level hafalannya sama, maka kita pilih orang yang paling berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu, Nabi cakap, fa'alamuhum bis sunnah. Berilmu dalam sunnah. Berilmu tentang sunnah. Sunnah ni apa? Adakah ia sunnah dalam istilah fiqh yang mengatakan sunnah itu lawan makruh? Dan sunnah itu jika ditinggalkan tidak berdosa, jika dilakukan mendapat dosa. Adakah itu yang dimaksudkan? Tidak. Yang dimaksudkan ialah sunnah Nabi. Dia ni lebih tahu, lebih berilmu tentang sunnah, tingkah laku, tradition ataupun tradisi Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi buat itu maksud sunnah. Sunnah adalah memberi maksud tradisi Nabi Muhammad SAW, tingkah laku baginda, perkataan baginda iaitu hadis, dan juga sunnah Nabi ada 3. 1 hadis, 2 perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW, 3 iaitu dikenali sebagai sunnah taqririyah, apa yang dilakukan oleh sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW masih menerima wahyu. Maksudnya masa baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup dan Nabi tidak melarangnya. Perbuatan sahabat, Nabi tak buat tapi sahabat buat dan Nabi tidak melarangnya. Padahal wahyu masih turun. Itu pun dikenali sebagai sunnah juga termasuk. Jadi orang yang tahu 3 perkara ni, yang lebih tahu, lebih banyak ilmunya dalam 3 perkara ini, dia lebih berhak untuk menjadi imam. Bahkan Nabi suruh lah ni, ini suruhan. Perlu dipilih dia untuk menjadi imam. Fa'in kanu fis sunnati sawa'. Kalau dalam sunnah pun, dalam ilmu tentang sunnah pun mereka ni sama, bagaimana pula? Apakah neracanya? Quran sama banyak hafal. Sunnah pula sama banyak juga tahu. Fa'aqdamuhum hijratan. Maka jika pada sunnah pun sama level ilmu mereka, aqdamuhum hijrah. Kita lihat kepada siapa yang lebih awal berhijrah. Jadi dalam hal ini kita lihat kepada siapa yang lebih awal berhijrah. Ini pada zaman Nabi lah, pada zaman kita sekarang ni tak ada dah. Neraca ni tak boleh nak guna dah kerana dah tak ada lagi kan. Dulu hijrah itu wajib kepada orang yang berada di Mekah untuk berhijrah ke Madinah, wajib kerana mereka tidak boleh untuk menegakkan syariat agama Islam di Mekah. Maka mereka diwajibkan keluar kerana menegakkan syariat agama Islam adalah wajib. Jika tidak boleh dilakukan di sesuatu tempat, perlu keluar daripada tempat tersebut, pergi berpindah ke bumi Allah yang lain, kerana Allah kata wa ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, dan bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Kita tak boleh kata ya Allah, aku tak boleh, aku ni du'afa, aku ni orang lemah di sini, aku tak boleh nak buat apa yang kau suruh, tak boleh nak solat, tak boleh nak pakai hijab dan sebagainya. Sedangkan perkara itu Allah suruh, kita tak boleh nak gunakan itu sebagai alasan kerana Allah dah tulis awal-awal dalam Al-Quran. Allah kata wa ardullahi wasi'ah. Allah bagi jawapan pada alasan kita tersebut. Allah kata bumi Allah itu luas. Fatuhajiru fiha. Maka berhijrahlah kamu padanya. Ke tempat yang kita boleh laksanakan apa yang Allah suruh lah. Sebab tu tak boleh kita nak guna alasan ni. Macam mana saya ni ustaz, kalau saya duduk di negara orang kafir dan sebagainya, tak boleh nak pakai hijab, tak boleh nak ni. Sebenarnya hukumnya wajib untuk kamu berhijrah. Kerana Allah dah kata dah, kamu tak boleh gunakan itu sebagai alasan, kerana Allah kata bumi Allah ni luas. Itu yang perlu kita tahulah. Kita kena cari tempat untuk kita kerja ke apa ke, di tempat yang kita boleh laksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu itu adalah tujuan utama kita dihidupkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita bekerja di tempat yang kita tak boleh nak laksanakan, bos kita tak bagi kita solat, bos kita tak bagi peluang untuk kita macam-macam lah kan zaman sekarang ni. Jadi yang tu kita jelas jawapannya, tinggalkan kerja tersebut. Bukan itu, not one of our options lah, tidak, bukan pilihan pun.
Walaupun gaji tinggi dan sebagainya, itu bukan pilihan. Sebenarnya Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Kita mengaku Allah Tuhan. Kita kata Allah ni Tuhan, kita sayang negeri dan orang Islam kan. Allah nampakkan pada kita satu benda yang dia nak uji kita. Dia nampak benda ni untung. Mana satu kita pilih? Betulkah hamba aku ni mengaku aku Tuhan? Betulkah dia ni kata dia Islam? Itulah bukti je. Allah bagi je. Nampak pada kita. Kadang-kadang kita ambil benda tu yang haram. Kan? Kita ambil, kita ingatkan dapat rezeki. Sebenarnya bukan rezeki. Allah sahaja nak uji kita. Kita ambil tu penyakit pula yang kita dah dapat. Allah nak uji kita betul ke iman kita, apa yang kita kata di lidah kita itu betul ataupun tidak, yang kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita tengok Nabi kata jika dah sunnah pun sama level, Al-Quran pun sama level, dia tengok pada siapa yang berhijrah dahulu. Kenapa Nabi kata siapa yang berhijrah dahulu? Kerana orang yang berhijrah dahulu dia lebih tahu. Dia mendapat ilmu terlebih dahulu, ilmunya lebih banyak tentang sunnah. Dia lebih lama lihat Nabi, dia lebih lama mendengar ajaran Nabi. Itu sebabnya kan. Jadi sebab kita dah tak boleh guna hijrah ni, kita tengok pada tu lah. Kita tengok pada ilmunya. Fa in kanu fil hijrati sawa'a, sekiranya mereka ni berhijrah pada waktu yang sama juga. Macam mana kita nak buat? Quran sama, pengetahuan tentang sunnah sama, hijrah pula pada waktu yang sama. Fa'aqdamuhum silman, maka lihatlah kamu kepada yang mana satu paling awal masuk Islam, paling awal Islam. Maknanya kalau ada antara kita, maknanya geng-geng tu, jemaah tu, yang sebelumnya tidak Islam, kan? Lepas tu mereka ni belajar, mereka hafal Quran, hafalan mereka sama. Mereka ni belajar, mereka tahu tentang sunnah, pengetahuan mereka tentang sunnah sama. Hijrah mereka pun sama, mereka berhijrah sekali. Contohnya kalau zaman dahulu. Zaman sekarang kita skip yang bab hijrah tu. Lepas tu mereka ni masuk Islam, masuk Islam berbeza-beza pada tarikh dia. Kan, pada tarikh masuk Islam, yang awak ni masuk awal, ini masuk lewat. Tapi semua ilmu tentang sunnah sama, hafalan Qurannya sama. Berbeza pada tarikh masuk Islam. Jadi kita pilih siapa yang masuk Islam dahulu. Kerana orang yang masuk Islam dahulu, secara ghalibnya dia lebih tahu banyak tentang pelaksanaan agama Islam dan sebagainya, lebih faham, dan imannya lebih secara ghalib, kita kata secara ghalib, bukannya semestinya begitu, tapi secara ghalib imannya lebih kuat, amalannya lebih banyak sebab dia dah awal masuk Islam. Begitulah. Wa fi riwayah, dan ada riwayat yang lain menyatakan sinnan, maknanya aqdamuhum sinnan ni sinnan memberi makna umur, maknanya yang lebih umurnya. Kenapa di sini tafsirannya lebih umur, nyatakan lebih umur? Kerana secara ghalib kan, secara semula jadinya kalau umurnya lebih, Islamnya lebih lama, dia dah berada dalam Islam lebih lama, tetapi tidak semestinya juga. Ini hanya berlaku jika kita kata semua kita ni dilahirkan dalam keluarga Islam. Jika kita dilahirkan dalam keluarga Islam, orang yang umurnya lebih banyak, kan, orang yang umurnya lebih tua, maka dia telah lebih banyak berada di dalam agama Islam, ataupun telah lebih lama berada di dalam agama Islam. Jadi erti di sini, erti lebih banyak umurnya, yang paling tua umurnya, adalah sama dengan erti yang berhijrah dahulu, yang lebih awal berhijrah. Kerana lebih awal berhijrah, mereka lebih awal masuk Islam, mereka lebih awal tahu tentang Islam. Begitulah juga orang yang umurnya lebih tua, kerana dia dilahirkan dalam keluarga yang telah Islam, maka pengetahuannya tentang Islam secara ghalibnya lebih banyak. Okey, jadi kalaulah orang tersebut dalam jemaah tersebut hafalannya sama, ilmu tentang sunnahnya sama, hijrahnya sama, kena tengok kepada dia masuk Islam, siapa yang masuk dulu. Kalau masuk tu sama-sama masuk Islam juga, sama-sama masuk Islam, kita tengok pada apa? Pada umur. Siapa yang berumur lebih tua, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Kerana secara ghalibnya ilmunya lebih banyak, amalannya lebih banyak. Tetapi tengok tu, neraca yang terakhir tu umur. Neraca yang paling prioritinya diletakkan di hadapan ialah, paling tinggi prioriti kan, diletakkan di hadapan ialah apa? Tetap juga hafalan, bukan bacaan, hafalan. Maknanya
hafalan tu kita kena prioritizekan dia untuk memilih seseorang sebagai imam kan. Untuk menjadi imam. Kita tengok pada apa? Pada hafalan dia ni lebih banyak hafalannya. Walaupun ada seorang lagi lebih cantik bacaannya, bacaan dia cantik tapi hafalannya sikit. Mana satu kita nak ambil? Ambil yang Nabi ajar, hafalan. Walaupun orang ni baca, dia tidaklah bertajwid sangat tetapi tidak melakukan perkara yang salah dalam bacaan Al-Qurannya sehingga mengubah makna. Kadang-kadang mengubah makna dia jadi haram. Kan? Kalau contoh an'amta alaihim dalam surah Al-Fatihah, an'amta alaihim kita baca an'amtu alaihim. Salah, itu haram. An'amtu memberi makna aku memberi nikmat kepada mereka. An'amtu alaihim, kalau an'amta alaihim engkau telah memberi nikmat kepada mereka. Itu haram lah kalau macam tu. Kalau dia baca ada terbalik-terbalik walaupun hafalannya lebih banyak tapi bacaannya terbalik-terbalik begitu, tidak bertajwid satu tapi bacaannya pula terbalik-terbalik macam tu, dia tidak berhaklah untuk dipilih menjadi imam walaupun bacaannya lebih banyak. Tetapi kalau bacaannya walaupun kita dengar suara tak berapa sedap, bacaannya lebih banyak, hafalannya lebih banyak tapi bacaannya tidak berapa sedap, tidak sesedap orang yang satu lagi yang mempunyai hafalan yang kurang, maka kita tetap nak pilih orang yang hafalannya lebih banyak. Kerana hadis Nabi menyuruh kita melakukan sedemikian. Okey, harapnya boleh faham dah tu. Jadi, kita sambung hadis ni lagi sikit. Wala ya'ummanna. Ini Nabi larang. Tadi Nabi ajar cara nak pilih imam kan. Dah ajar semua. Lepas tu Nabi sambung lagi, Nabi kata wala ya'ummanna. Dan jangan, larangan ni keras. Larangan ni berat. Sebab Nabi guna ya'ummanna. Nabi boleh kata wala ya'umma, boleh. Nabi boleh kata wala ya'umman. Nabi boleh kata wala ya'ummanna. Tapi Nabi pilih nak kata wala ya'ummanna. Level yang ketiga, yang paling tinggi. Yang paling berat sekali untuk melarang. Nabi kata wala ya'ummanna rajulu. Dan janganlah seseorang lelaki itu mengimamkan ar-rajula, seseorang lelaki yang lain, fi sultanihi, pada sultan ni pada tempat kawalannya, tempat yang dia berkuasa padanya. Maknanya sultan berkuasa pada wilayah tertentu lah kan. Di sini sama. Janganlah seseorang lelaki kamu itu mengimamkan lelaki yang lain pada wilayah taklukannya. Maknanya pada tempat yang dimiliki oleh lelaki tersebut, kamu tidak boleh jadi imam di tempat tersebut. Kecuali dengan izin dia. Kecuali jika dia izinkan, jika dia turun daripada dia panggil apa ni, tarik diri. Jika dia tarik diri, dia kata okey tak apa, awak naik. Walaupun itu masjid dia, datang orang lain yang lebih hebat bacaan dan hafalannya, kemudian imam kata tak apa, saya turun ini, awak naik jadi imam, baru tak apa. Tak boleh kita ni di masjid, kita datang, kita hebat bacaan kita, kita hafal 30 juzuk Al-Quran, kita tahu tentang sunnah, tiba-tiba kita datang ke satu masjid yang dah ada imam dia yang khas, kita pergi naik jadi imam atas dasar Nabi suruh orang yang paling hebat dan banyak hafalannya itu jadi imam. Boleh ke macam tu? Tak boleh, kerana hadis yang sama Nabi kata wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Jangan kamu, seseorang kamu itu mengimamkan seseorang yang lain di tempat yang dikuasainya. Kalau tadi masjid, bagi contoh masjid, kalau rumah, kalau rumah kita ajak orang datang rumah kita kan. Kita pun buat solat jemaah kat situ. Contoh hari keuzuran dan sebagainya, masjid jauh, tak ada masjid lain, tak ada jemaah lain dah kat situ. Jemaah kita saja kita buat kat rumah. Kemudian ada orang tetamu kita tu pandai-pandai dia naik jadi imam. Boleh tak macam tu? Tak boleh lah, kerana sultan kan, kekuasaan di rumah itu dimiliki oleh tuan rumah. Kena minta izin dengan tuan rumah dulu. Kecuali jika tuan rumah itu telah mengizinkan, dia suruh naiklah. Naik. Dan tuan rumah kalau dia tak tahu Al-Quran apa semua, dia kena suruh lah. Kan dia tahu hadis Nabi tadi. Siapa yang dia kena pilih? Dia kena jadi macam tadi Abu Salamah. Abu Salamah tu apabila dia bagi tahu hadis, orang kampung ni tuduh tengok mana siapa. Jumpa Abu Salamah yang paling banyak hafalannya. Maka sama juga tuan rumah, dia dah tahu hadis ni, dia kena tengok. Bukan dipilih siapa yang paling besar serbannya. Bukan dipilih siapa yang pakai jubah. Tak, jangan. Tak ada langsung. Itu bukan perimeter untuk kita pilih. Bukan kayu pengukur untuk kita pilih imam. Kita kena tahu siapa dalam jemaah kita ni, tetamu kita ni, yang hafalannya
pada pandangan kita lebih banyak pada orang lain. Yang tu kita pilih. Kan mudah tu. Yang paling banyak pengetahuannya tentang sunnah, yang tu kita pilih. Kan? Dan yang banyak ilmu tentang sunnah, yang berhafal, bila dia tengok orang lain tak hafal, jangan pula dia rendah diri dan dia tarik diri. Tak kena, kerana ini suruhan Nabi. Awak dah tengok orang lain tu, awak yang paling ni, awak kena naik lah. Macam Abu Salamah, walaupun umur dia 6-7 tahun, dia naik ke tak? Dia kata, saya kecil. Kan? Tak, dia naik. Jadi, umur bukan neraca yang diberi prioriti, dia beri keutamaan. Tidak. Umur tu last sekali. Kalau dah semua hafalannya sama, ilmu tentang sunnahnya sama, baru kita pergi pada umur. Tengok Abu Salamah tadi. Dia dipilih menjadi imam. Walaupun umur dia tu tadi 7-6 tahun. Baru tak balik lagi. Kan? Jadinya, kita kena tengoklah benda macam ni untuk milih imam ni, kerana Nabi suruh, bila suruh dia akan jadi wajib hukumnya. Mengikut perkara suruhan Nabi ni wajib. Kita kena hati-hatilah. Kita dah tahulah, alhamdulillah. Kita baca sikit lagi. Kalau sesuatu tempat itu dimiliki oleh seseorang, kita kena minta izin dia dulu. Sehingga dia tarik diri, baru kita boleh jadi imam. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi. Dan janganlah, Nabi sebut lagi ni, Nabi larang lagi ni. Nabi kata jangan seseorang itu duduk fi baitihi, di rumah seseorang yang lain, ala takrimatihi, atas. Ala ni kita boleh terjemah kepada atas takrimatihi ni atas. Kalau contoh orang tetamu datang ke rumah kita akan sediakan, betul tak? Kita akan sediakan meja, kita akan sediakan kursi tempat mereka duduk, dan makanan. Biasanya makanan, air ke makanan, kita sediakan hidangan untuk ikram dhaif, untuk memuliakan. Takrimatihi ni kemuliaan, untuk kita memuliakan tetamu. Jadi Nabi kata jangan kamu duduk apabila datang ke rumah orang, jangan kamu duduk di atas benda yang dia muliakan kamu tadi, tanpa illa biiznihi, kecuali dengan izin. Maknanya kalau kita masuk ke rumah orang datang menjemput kita sebagai tetamu, jangan kita duduk atas benda yang dia sediakan untuk menghormati kita, untuk menghormati tetamu, untuk memuliakan kita ni, walaupun dikhususkan untuk kita. Nabi kata jangan kita duduk kecuali telah diizinkan olehnya. Kalau dia sediakan makanan, kita jangan sentuh lagi makanan tu, kan? Kecuali dia dah izinkan. Dia kata silakan, boleh. Kalau dia dah sediakan tempat duduk pun, kita jangan duduk lagi. Kita kena tunggu dia izinkan. Dia kata silakan duduk, baru boleh, kan? Kalau nak, kita minta lah, boleh saya duduk ke ni? Kalau ada juga tuan rumah tak faham, kan? Tuan rumah tak belajar, macam mana? Ajak tetamu, lepas tu tak sampai bila tak suruh duduk. Kalau kita tunggu, berdiri kat situ lah kita, kan? Jadi macam ni kita cakap lah, boleh saya duduk ni? Okey, boleh, sila-sila. Okey, barulah kita boleh duduk. Jangan pula kita masuk sendiri, kita tengok, ada kursi apa semua, silakan duduk. Kita pula cakap silakan duduk, tak kena, kan? Tak kena. Tuan rumah yang perlu izinkan kepada kita. Ini yang Nabi ajar. Kerana apa? Dia yang memiliki kesultanan di sini, dia memiliki kekuasaan. Itu rumah dia, kan? Itu rumah dia, jadi kita tak boleh lebih pada dia. Itu cara dan adab yang Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita. Jadi sebelum kita pergi pada hadis yang seterusnya ni, kita kena faham lah tu, kenapa disyariatkan ataupun dibenarkan budak kecil, budak yang belum baligh lagi, untuk menjadi imam, kan? Kerana nak ada orang yang paling banyak bacaannya, walaupun umurnya kecil. Ingat tu, bukan paling cantik bacaannya, tapi kena paling banyak hafalannya. Kalau kita pilih budak kecil kerana bacaannya yang cantik, suaranya yang sedap, akan jadi masalah seperti mana yang kita cerita pada minggu lepas lah, pada 2 minggu lepas, iaitu budak ni hafalan dia tak kemas, kan? Dia fokus pada hafalan sehingga ke Al-Fatihah lupa. Kerana apa tu? Kita tak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, dia suruh pilih orang yang paling hebat baca hafalannya, paling banyak hafalannya, bukan paling sedap suaranya. Okey, ada soalan ke? Rasanya telah jelas tu. Apabila kita, ini pun sama, ini bila kita sebut bab ni, sebelum ni kau lupa lah, bila kita sebut bab seorang mumayyiz yang tak baligh lagi menjadi imam kepada orang yang dah baligh, dia ni mumayyiz ni, dia sebelum baligh tak wajib lagi.
solat bagi dia, betul tak? Jadi solat bagi dia sebenarnya sunat. Solat bagi dia sunat. Solat bagi dia sunat. Tapi orang yang balik solat belakang dia ni, sunat ke wajib solat tu kalau fardu? Wajib. Kan? Ini satu lagi bukti. Selain pada hadis Muaz yang kita belajar tu, ini satu lagi bukti. Yang mana mengatakan, imam dengan makmum, kalau berbeza niat tak ada masalah. Sebab imam dalam hadis ni, Abu Salamah ni, dia hanya solat dia solat sunat je. Sebab dia tak wajib bagi dia. Dia tak balik lagi. Tapi orang yang belakang dia yang ikut telah balik dan solat bagi mereka adalah wajib. Maknanya makmum solat fardu, imam solat sunat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ni dia hadis ni. Satu lagi. Kan? Jadi tak ada masalah kalau kita solat isyak di belakang orang yang solat ataupun solat maghrib, kita solat maghrib belakang solat orang yang solat isyak, ataupun kita datang lewat dalam bulan Ramadan, kita datang lewat solat isyak, orang dah mula solat tarawih, kita nak solat di belakang imam dengan niat solat isyak, mengikut imam yang sedang solat tarawih, boleh ke tak? Boleh. Bahkan itu yang perlu kita lakukan. Kita tak boleh buat jemaah lain. Dalam masjid Nabi larang ada dua jemaah, ada dua imam. Tak boleh. Tak boleh buat jemaah lain untuk solat isyak, tak boleh. Imam dah solat tarawih, kita sambung. Kita masuk bersama jemaah imam. Bila imam dah bagi salam rakaat kedua dia tu, kita bangun sambung lagi biar cukup 4 rakaat. Jadi tidak ada masalah bagi orang yang solat sunat, kemudian ada orang nak ikut dia di tepi, tak payah buat isyarat macam ni ke apa ke. Teruskan solat, bunyikan Allahu Akbar, kuat. Kerana tak ada masalah jika berbeza niat antara imam dengan makmum. Ini satu lagi, boleh kau lupa. Alhamdulillah, Ikhwan dah cakap hampir-hampir lupa tadi. Tentang beza antara niat imam dan makmum pun tidak ada masalah. Bahkan ada banyak dalilnya. Kerana ini pun samalah. Ini pun Imam Ahmad sendiri pun menyatakan fatwa begini. Kita bukan kita juga ikut imam-imam yang besar, bukan pandai sendiri guna akal. Agama tak boleh, kita kena pilih orang. Agama ni kita paling penting, kita pilih orang yang faham untuk kita ambil agama kita, bukan daripada sana, daripada sini, daripada ustaz tu, daripada ustaz ni, pada jalanan. Tidak. Kita pilih dulu sumber agama kita. Jadi rasanya dah lebih pada 40 minit kot ni. Masya Allah, Zoom hari ni berbesar hati. Dia tak kawal, dia tak sekat. Jadi sebelum kita tutup, ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh ajukan. Kita akan tutup dan sambung pada minggu depan dengan hadis seterusnya, insyaAllah. Ibnu Majah pula. Okey, ada soalan ke? Jika tak ada, kekeliruan ke, ataupun semua dah jelas? Semua dah jelas Okey, kalau semua dah jelas, kita tangguh perjumpaan kita ini untuk minggu hadapan. Harapnya segala yang kita bincangkan dan sampaikan di sini dan kongsikan di sini menjadi hujah kepada diri kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, kerana kita mendengar dan mengamalkannya, dan bukan menjadi hujah ke atas kita kerana kita dengar, mengetahui, tidak mahu mengamalkannya. Jadi semoga bermanfaat pada semua. Kita jumpa pula pada minggu hadapan, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih pada kakak dan abang yang sudah menghadirkan diri dari jauh ni, dari sama-sama dari Malaysia, dan masya-Allah. Cik Eli, Cik Yunus, Abang Syarizan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah.